Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nusa Mila Samsudin. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu bacaan yang telah selesai saya baca, yang mana saya memperolehi bahan bacaan ini di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2023. Okey, masa tu saya mengacarakan atau menjadi moderator kepada satu slot diskusi buku yang melibatkan dua panel, yang mana salah seorang daripadanya merupakan penulis buku ini, iaitu Tuan Haji Mustafa Abdullah. Okey, dan masa saya berdiskusi, baru saya tahu bahawa Tuan Haji Mustafa ini merupakan mu'alaf, iaitu beliau merupakan orang yang berbangsa Cina, beragama Buddha yang kemudiannya masuk Islam. Beliau menuliskan perjalanan hidup beliau itu dalam buku ini, iaitu Menunjuk Puncak, yang mana puncak tersebut adalah puncak ketika beliau memperolehi hidayah Allah untuk masuk ke dalam agama Islam. Okey, bercerita tentang buku ini ya. Buku ni nipis je, tetapi pengisian di dalamnya sangat banyak. Saya nak kaitkan dengan konten bertema bulan Jun Persatuan Buktiuk Malaysia, iaitu berubah. Saya ada tanyakan satu soalan pada Tuan Mus. Okey, sebab kita tahu ya, banyak buku di pasaran yang menceritakan perkara yang sama, iaitu tentang penghijrahan daripada satu agama kepada agama lain, terutamanya masuk kepada agama Islam itu sendiri. Apa istimewanya buku Menuju Puncak ini berbanding buku-buku lain yang juga bercerita tentang penghijrahan? Jawapan Tuan Mus, yakin buku ini berbeza. Ini adalah ditulis daripada hati dia sendiri, perasaan dia, dan kenapa dia nak tulis. Tujuan penulisan dia sendiri. Dia nak bagi panduan kepada orang lain yang berniat atau bercita-cita untuk masuk Islam tetapi tidak menemui jalan atau terkapai-kapai. Okay, jadi saya pun baca buku ni, okay, melihat dan mencari perbezaan yang Tuan Mus katakan. Saya masa mula-mula je bab pertama tu, saya macam memang berbeza. Memang buku ni lain daripada buku penghijrahan yang ada di pasaran. Bab pertama sahaja, dia tak terus kepada masalah ataupun niat untuk berhijrah pada agama Islam itu sendiri, tetapi dia bercerita tentang sistem pendidikan dan pembelajaran negara pada zaman beliau kecil. Okay, masa ni saya tertarik sangat dengan corak pendidikan zaman Tuan Mus masa beliau bersekolah rendah. Masa tu masih pakai papan tulis, pakai kapur macam tu. Okay, kat sini Tuan Mus masukkan pengalaman tersebut, rakaman sejarah pendidikan tersebut. Okay, kita rasa tertarik sebab kita nampak sejarah tu di situ. Untuk segera mendapat kapur tulis baharu, kadang-kadang aku patahkan kapur tulis aku dan tulis atau conteng banyak-banyak hingga ia kontot. Lalu ditunjukkan kepada Cikgu Kadir. Cikgu aku yang baik hati itu terus memberikan kapur tulis lain tanpa banyak soal jawab. Okay, kita boleh nampak kita boleh gambarkan babak tu. Okay, dia satu rakaman yang sweet moment. Setiap kali kita pergi sekolah, biasanya soalan klasik yang cikgu akan tanya, apa cita-cita kamu? Kita cakap, siapa nak jadi pemandu lori? Pasal adalah 2-3 orang yang angkat tangan. Siapa nak jadi pemandu bas? Lepas tu, yang Tuan Mus ni, dia pelik. Kenapa tanya pemandu lori? Kenapa tanya pemandu bas? Kenapa tak tanya siapa nak jadi pemandu kapal terbang? Okay, kat situ kita tengok corak pemikiran pelajar dan juga corak pertanyaan cikgu. Jadi kita rasa macam sedikit lucu dan sedikit rasa seronok dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Okay, dan kat sini kita lihat betapa watak dia dalam cerita ini, iaitu watak penulis sendiri, memiliki critical thinking. Soalan itu sebenarnya bukan ditanya saja-saja siapa nak jadi apa semua tu. Sebenarnya dia menentukan kedudukan dalam kelas. Jadi macam sedikit pelik. Benda ni sejarah lah pada saya, dan ia satu, kita boleh nampak perubahan dia pada zaman tersebut bagaimana, pada zaman sekarang ni bagaimana. Kat sini Tuan Mus kongsikan tentang hadiah bila murid dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan mereka dapat keputusan cemerlang. Cikgu bagi hadiah, dan hadiahnya
ialah setengah dozen buku tulis. Hadiah yang tipikal daripada guru zaman dulu, tetapi hadiah itu amat bermakna dan ia menjimatkan. Ia satu yang biasa, tipikal pada kita, tapi sangat berharga dan sangat membantu ibu bapa pada zaman tersebut. Kalau kita baca beberapa buah kisah tentang penghijrahan saudara baru, kebanyakan mereka menghadapi dugaan yang merupakan tentangan daripada ahli keluarga sendiri. Tetapi cerita Tuan Mus ni berbeza. Dalam penceritaan ni, Tuan Mus banyak bercerita juga tentang anggota keluarga dia, yang mana setiap anggota keluarga dia memberi impak kepada pembangunan diri dia. Dari satu fasa ke satu fasa perjalanan dia untuk sampai kepada pendaftaran keislaman tu memang sangat menarik dan sangat berbeza, sebab dia melibatkan dengan keluarga yang tak nampak pertentangan, orang kata macam sampai nak kena tahap yang teruk-teruk macam tu, tetapi dia ada satu kekangan yang lain. Sangat menarik buku ni dan banyak perkongsian lain selain daripada cerita penghijrahan itu sendiri. Kalau anda nak dapatkan buku ni, anda boleh berhubung dengan penulis sendiri, Tuan Haji Mustafa, melalui Facebook beliau ataupun melalui TikTok beliau. Mungkin type nama Mustafa Abdullah dan InsyaAllah akan berjumpa dengan akaun media sosial beliau. Sekian dulu untuk perkongsian bahan bacaan dan ulasan buku Menuju Puncak karya Tuan Haji Mustafa Abdullah yang diterbitkan secara mandiri atau suat terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.